KPM. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Seronok je saya tengok cikgu dekat situ. Iyalah, cikgu. Ada lagu lah, cikgu. Cikgu memang tengah seronok. Okey, dalam suasana kampung ni memang kita seronok buat aktiviti ni, iaitu permainan batu seremban. Batu seremban ya, cikgu. Jadi kalau nak menang, nak juara, jadi kita kena belajar macam mana strategi dia. Takkan cikgu seorang nak nak main menang. dengan cikgu tak? Saya pun mesti nak menang juga. Boleh saya belajar sekali, cikgu? Boleh. Jom kita belajar. Jom kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Mahir Didik TV KPM. Saya Musin Nazli. Tadi dah tengok kan profil guru kita. Kita bersama di sini si Cikgu Husna. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Musin. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Didik TV KPM untuk hari ini. Okey, sama-sama. Dan sihat, Musin? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Harap semua pun sihat kan, anak-anak murid semua. InsyaAllah. Okey, Cikgu. Tadi saya tengok cikgu seronok sangat main batu seremban ya, cikgu? Ya, batu seremban. Seremban. Batu seremban. Tapi batu seremban ni sebenarnya sebab permainan tradisional. Okey, jadi ada perbagailah sebutannya. Okey, jadi ada yang sebutkan batu serembat. Serembat mana, cikgu? Batu serembat dan selambut pun ada. Okey, kalau kita carilah maklumatnya kan. Kerana dia permainan tradisional di Malaysia. Okey, cikgu, sebelum kita nak tahu bermacam-macam lagi, kita kenalah sanitize dulu, cikgu. Kena jaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, pakai pelitup muka, jaga jarak macam saya dengan Cikgu Husna dah jarak 1 meter ni. Dan lagi satu, kita kena sanitasi tangan. Cikgu boleh mula dulu, cikgu? Okey, terima kasih, Musin. Okey, ratakan. Saya pula. Okey, kita dah sanitasi tangan kita. Barulah kita bersedia untuk pelajaran hari ini. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey, apa lagi, cikgu? Bersedia dengan gembira lah. Kan? Ya, betul. Okey. Jadi, Musin boleh saya mulakan ya? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, untuk permainan tradisional ni, okey, hari ini sebenarnya Cikgu Husna nak ajar, okey, ada 2 permainan dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 2 permainan, cikgu? 2 permainan kita akan belajar hari ini. Jadi, okey, sebelum tu, cikgu harap semua murid-murid cikgu, okey, dan semua akan dapat belajar. Okey, pertama, murid-murid, cikgu harap selepas kita belajar nanti, okey, pertama murid-murid dapat, okey, melakukan aktiviti melambung dan melangkap. Melangkap. Batu seremban tadi? Batu seremban tadi. Seremban ke seremban? Seremban. Batu seremban tadi. Okey. Tapi macam saya sebutkan tadilah, okey, boleh disebut dalam pelbagai lah. Ada itu dalam kampung-kampung yang lain kan. Okey, di Malaysia ni pelbagai sebutan lah batu seremban. Okey, tapi dalam kita belajar di sekolah, kita akan belajar batu seremban. Okey. Dengan pelbagai cara lah kan. Okey, jadi untuk kedua punya? Okey, untuk batu seremban, untuk pembelajaran kita hari ini, pertama kita akan dapat belajar kemahiran menangkap dan melambung. Okey, dalam batu seremban. Kedua, okey, murid akan dapat bermain. Okey, bermain batu seremban dan karem. Dan karem dengan cara yang betul. Okey, dan yang ketiga, okey, dalam pendidikan jasmani, okey, murid dapat mengatur strategi untuk menjadi juara. Jadi dalam permainan dalam kesenggangan ni, aktiviti rekreasi ni, tapi kita tetap ada strategi. Kalau nak menang kena ada strategi kan. Tapi cikgu, sebelum kita cerita apa strategi kita untuk menang dalam karem dan juga batu seremban tadi, kita berehat seketika dan kembali selepas ini.
TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali. Cikgu, kita dah nampak dah ni ada permainan di atas meja. Ya, betul. Okey, saya dah tak sabar. Alatan kan? Okey. Tapi Mohsin, Ya. sebelum kita melakukan apa-apa saja aktiviti, okey, kita perlu membuat sedikitlah aktiviti pemanasan badan. Pemanasan badan. Yang berkaitan. Contoh macam hari ni kita nak belajar ni menggunakan lebih kepada tangan. Otot-otot di tangan kita ni. Jadi kita nak kenalah buat pemanasan badan, regang-regangan sedikit dengan iringan muzik. Boleh, cikgu. Tapi Mohsin, sebelum sama. tu, cikgu, kita dibenarkan untuk buka mask kita sebab kita nak melakukan aktiviti riadah. Betul, cikgu? Okey, terima kasih. Okey, buka dan kita simpankan dalam tempat yang betul supaya mask kita tidak terdedah dengan kotoran. So bila pakai balik bersih. Okey, cikgu, mask pun telah disimpan. Dah saya sedia dah ya. fixing lengan. Jom kita Okey. buat Boleh, aktiviti cikgu? sedikit. Cikgu boleh? dah sedia? Dah sedia. Cikgu dah Okey, sedia. kita ke depan sikitlah Kok Mohsin kan. Sebab kita nak buat pergerakan dengan iringan muzik. Okey, cikgu bergerak tadi pun saya dah nampak dah, cikgu. Okey, jom kita sama-sama. Okey, boleh. Okey, kita buat apa, cikgu? Okey, march dulu. March dulu, March dulu. Nanti kita bergerak ke depan Alright. Okey, gerak ke depan. Ke depan. Okey, gerak ke belakang. Ke belakang. Okey, jom main. Kita pasti juara. Oh, macam tu Jom main. Kita pasti juara. Okey. Angkatlah tangan. Angkat tangan. Kanan dan kiri. Kanan kiri. Buat gerakan. Okey, begini. Okey. Bagus, Mohsin. Depakan tangan. Tepukan tangan. Buat bulatan dari kecil ke besar. Tunjukkan tangan kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Buat gerakan genggam-genggam berdiri. Wah. Okey, jom main. Kita pasti juara. Jom main. Kita pasti juara. Mohsin nak juara? Okey. Cikgu, saya dah semangat dah ni. Saya dah semangat dah ni. Jadi tangan saya dah boleh dah, cikgu. Okey, alhamdulillah. Jadi bila kita dah buat pergerakan, itu nampak tak? Penat cikgu sedar ni rupanya Penat, cikgu, kan. okey. Tarik nafas tu, cikgu. Biasalah Tarik Fatul nafas. umur kan. Okey. Embun. Betul, Mohsin. Jadi kita tarik nafas ikut hidung dan lepaskan ikut mulut. Okey, boleh. Sebenarnya Mohsin, bila kita melakukan aktiviti kecergasan ni, kita akan meningkatkan kiranya cara kita bernafas. Jadi jantung kita, paru-paru kita akan sihat. Okey, jadi jom kita main macam mana kita nak belajar batu seremban. Batu seremban. Okey, jom. Cikgu, boleh. kita nak main kat mana? Okey, apa yang perlu ada dulu Mohsin? Kalau Mohsin tengok ke sini apa? Yang perlu kita ada untuk main batu seremban. Batu seremban. Okey. Tapi kita ada batu juga, cikgu. Ya, betul. Jadi, okey, murid-murid sekalian. Okey, Mohsin. Ya, cikgu. Kita perlukan di sini 5 biji. 5. Okey, 5 biji batu. Ataupun kat sini kita buat uncang. Kan? Uncang. Okey, uncang ni kita panggil sebagai buah. Macam tu. Buah untuk batu seremban. Okey, dalam buah batu seremban ni, bila kita ambil satu nanti, kita akan sebut dia ibu buah. Ibu buah. Kita ambil ibu satu, buah. kita panggil ibu buah. Ya, Kenapa setiap tu, kali cikgu? permainan kita kena ambil satu ibu buah. Sebab dalam kehidupan kita ada ibu yang perlu dihormati. Betul, cikgu. Kan begitu. Jadi bila ada batu kita dah ambil, jadikan ibu buah, dialah akan menjadi panduan. Jadi kita cabaran tu di situ. Faham. Okey, kemahirannya di situ ya. Jadi Mohsin, sebelum cikgu. tu saya nak terangkan dulu. Okey, Bagaimana silakan. cara kita nak main batu seremban dengan betul. Okey, cara nak main pun kena betul lah, cikgu. Ya, kan? betul. Kerana tak boleh main macam baling-baling je. Tak boleh. Kalau tidak, macam mana kita nak sambut kan? Macam mana nak menang? Ya, betul. Macam Cikgu. mana nak menang. Okey, sebelum kita atur strategi, kita kena tahu dulu cara. Okey, dekat cara-cara. sini Cikgu Susna dah sediakan. Okey, kita ada 7 batu. Maksudnya 7 batu tu sebenarnya mengikut peringkat kesukaran. Bukannya bila 7 batu tu kita mesti ada 7 batu. So batunya 5 tapi ada 7 peringkat. Ya, daripada betul. peringkat 1 sampai peringkat 7. Maksudnya kat situ peringkat 7 tu peringkat yang paling susah lah, Ya, cikgu. betul. Paling susah. Jadi peringkat pertama kita akan panggil sebagai
batu satu. Batu satu. Itu peringkat pertama. Batu satu kita akan begini ya, nanti kita akan tunjuk dekat bawah. Boleh. Iaitu batu satu kita perlu bila kita serakkan dahulu. Serakkan. Kemudian kita kena ambil Ibu batu. Betul, pandai. Ibu batu. Yang pertama. Jadi apa yang ibu buah? Ibu buah. Jadi bila apa ibu buah ni berfungsinya, kita akan lambung dan kita akan kutip satu batu dan kita akan tangkap. Tetapi dalam permainan ni kita tak bolehlah buat atas keadaan meja yang kecil macam ni. Kita perlu buat di secantiknya kita buat di lantai. Tempat yang bersesuaian lah cikgu betul. kan. Nanti kita akan tunjukkan. Boleh. Okey. Semua saya akan terangkan dahulu. Batu satu kita akan kutip satu persatu batu. Okey, bila batu dua arah kesukaran makin meningkat. Jadi kita akan serakkan, ambil. Saya tahu cikgu. Kita kita nak baling ibu buah. Lambung. Kita lambung balik macam tu. Betul. Lambung. Kita ambil dua batu. Betul, serentak. Betul. Dua batu serentak dan kita akan tangkap semula batu yang di lambung. Okey, begitu juga kita akan habiskan sampai dia di lantai lah. Tadi maksudnya kita ambil dua dan kita akan ambil dua lagi serentak. Itu batu dua. Kita akan buat. Kalau batu tiga? Kalau batu tiga, okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks juga. Okey, kita akan serakkan dan kita akan lambung, ambil satu batu yang dipanggil sebagai ibu buah. Okey, ibu buah tu kita baling, kita lambung. Okey, kita lambung dan kita akan ambil tiga serentak. Kemudian kita tangkap dan kita akan ambil satu lagi batu. Itu kesukaran yang dipanggil sebagai batu tiga. Okey. Peringkat ketiga lah. Peringkat ketiga. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke peringkat keempat. Batu empat. Batu empat. Di mana batu empat ni? Dah tentulah kita kena ambil berapa mesin? Kena ambil empat cikgu. Ya, betul. Murid-murid semua kita lambung dan ambil kesemua sekali lah. Ya, secara serentak. Nanti saya bagi tahu macam mana strategi nak menang. Di situ. Itu tak boleh bagi tahu awal tak boleh lagi. Kita buat nanti kita sambil-sambil kita menunjukkan strategi. Boleh. Menarik. Okey, seterusnya mesin. Okey, kita akan peringkat yang seterusnya. Peringkat apa? Peringkat Selepas batu empat. Batu lima. Betul. Batu lima ni mesin, dia seakan-akan macam batu empat sebenarnya. Seakan-akan Di mana kita serakkan. Kita lambung, ambil keempat-empat serentak. Tetapi tak habis dekat situ, kita kena lambung sekali lagi dan letakkan semula dan tangkap. Kita lambung tu satu batu lah. Ibu buah tadi tu lah yang kita ibu buah baluk. tetap berfungsi lah. Dia akan lambung dan letak balik buah keseluruhannya dan tangkap. Itu kesukaran yang kelima yang dipanggil sebagai batu lima. Itu pun dah susah dah cikgu sebenarnya. Macam mana pula batu 6 dengan batu 7 ni cikgu? Tapi pasti kalau kita belajar, kita buat latihan, kita pasti juara. Yang penting kita kan tahu satu caranya dan kedua strategi. Sebenarnya. Dan batu seremban pun seremban. Batu seremban pun jadi, kena ada cara dia juga betul. cikgu. Seterusnya kita akan tengok macam mana sebab saya penerangan batu 6 dan batu 7 agak sukar. Jom kita buat sama-sama daripada batu 1. Boleh? Okey, jom kita duduk dekat sini. Okey, duduk. Boleh? Allah. Okey. Boleh mesin? Boleh. Okey. Pertama kita cari tempat yang rata. Kita buat peringkat batu 1 dulu. Okey, di mana batu 1 ni, apa yang cikgu sebutkan tadi, serakkan dahulu. Kita serakkan. Kalau tengok dekat sini, apa strategi dia? Bila kita batu 1, kita tak boleh ambil yang mengganggu anak batu yang lain ni. Jadi tak boleh macam kalau kata dekat kampung-kampung dulu-dulu, zaman cikgu-cikgu sama cikgu dulu budak-budak kan. Kita akan sebut, berenggut. Bergoyang. Berenggut tu apa cikgu? Berenggut, bergoyang. Itu untuk menambah keseronokan kita lah. Bermaksud kat situ dia akan tersentuh batu yang lain. So kita nak pilih batu ni, kita kena pilih batu yang macam jauh sikit daripada batu-batu yang rapat ni. Betul tak cikgu? Tetapi itu untuk bila batu 1. Bila batu 2 strateginya berbeza. Di situ kalau kita nak mengatur kemenangan lah. Okey. Lain batu, lain strategi. Ya, lain cara kita serakkan. Okey, untuk batu seremban ni, okey, strategi yang paling penting cara kita nak serakkan tu. Serakkan. Dan kita nak pilih batu tu. Okey, contoh macam tadi, batu 1 sebab tu saya serakkan je macam ni. Okey, jadi kita tak nak sentuh yang lain, kita pilih mana-mana sahaja. Kita pilih contoh, ibu buah.
Ya, betul. Okey, saya Ambil ambil mana-mana ni. saja Alright. dan jangan tersentuh batu yang lain. Dan strateginya, jangan ambil yang jauh dulu. Nanti terkena batu yang depan. Jadi kita kena ambil mana? Kita ambil yang paling berdekatan. dekat dengan ya. kita. Okey, kita lambung dan sambut. Saya cuba ya, cikgu. Cuba. Saya dah Mohsin. lama ni tak main, cikgu. Okey. Satu, lambung. Lambung. Pandai Mohsin. Okey, murid-murid. Saya dah juara ke? Belum lagi. Belum lagi. Belum. Jauh Juara lagi. dah, cikgu. Okey, seterusnya kita akan buat sehingga habis. Okey. Cuba Mohsin. Okey, saya cuba, cikgu. Okey. Lambung tinggi tak apa, Okey, cikgu kan? boleh dah. Tapi Okey. strateginya Mohsin, kalau kita baling lambung terlalu tinggi, dia akan memudahkan untuk dia pergi arahnya kurang baiklah. So Tapi kita nak kalau tangkap nanti pun kita tercari-cari juga. jadi kita kena dengan lemah lembut. Macam tu. Okey, Okey. itu untuk batu satu. Jom kita buat batu dua. Alright. Okey, seratkannya. Okey, Okey. Mohsin kalau tengok dekat sini, seratkannya. Okey, jadi yang ni berhampiran kan? Jadi strategi ni kita kena berhati-hati. Jadi kita ambil satu. Ambil ibu buah. Yang jangan. Mohsin cuba pilih mana ibu buah Mohsin. Saya punya. Saya punya. Saya ambil. Jangan beringgut. Jangan terlalu jauh. Nanti tak dapat nak tu. Tak dapat nak ambil yang inilah, cikgu. Boleh. Okey. Cuba Okey. kita akan ambil dua serentak tanpa buat. Maksudnya kita tersentuh mana-mana batu. Okey, saya cuba ya, cikgu. Okey. Jadi Mohsin boleh cuba lagi. Boleh cuba kenapa lagi, strateginya Mohsin, bila Mohsin lambung, Mohsin kena pandang kiranya kita dah set kat sini. Batu yang kita nak ambil, okey, minta kita dah set dan yang penting kita akan lihat lambungan kita. Kalau kita lihat kat sini kita tak tahu mana jatuhnya lambungan ini. Jadi batu seremban ni juga memerlukan ketakasan dan juga kecekapan. Fokus. Kecekapan. Dan yang pentingnya lagi satu, dia akan meningkatkan cara kita motor halus. Psikomotor mata tangan kita jadi sangat baik. Yalah, sebab kita nak kutip yang dekat bawah dan pada masa yang sama kita juga nak tangkap ibu buah yang jatuh. Okey, seterusnya kita akan kutip lagi dua begitu. Okey, itu baru selesai batu dua. Seterusnya kita akan pergi ke batu tiga, boleh? Okey, batu tiga sama juga, tapi seratkannya macam mana Mohsin kita cuba? Kita boleh kawal ya, cikgu, cara serahkan kita. Itulah namanya strategi. Kerana strategi dia macam mana kita serak. Kalau kita rasa masa ni kita nak bersedia untuk batu tiga, tapi seratkan kita macam tu je. Kita nak kutip tiga batu serentak. Sebab jauh-jauh kan, cikgu. Ya, jadi cara kita cara nak lemparkan tu macam seratkan tu. Cikgu, macam ni kalau cikgu. terlalu dekat sangatlah bahaya. Saya ulang balik lah. Okey, boleh. Okey. Cuba sekali lagi. Okey, sekali seratkan. Agak terlalu jauh. Jadi, Mohsin boleh belajar lagi strateginya. Okey, seterusnya macam mana cara kita nak ambil pula. Untuk menjadi juara, kita kena bijak. Kita tak boleh ambil tiga ni, sayanglah sebab dia dah sekelompok di situ. Jadi, kita kena ambil yang ni berdekatan. Strateginya kita ambil yang ni. Berdekatan. Supaya kalau kita ambil yang ni, agak sukar. Mungkin tersentuh. Jadi, kita akan ambil tiga. Okey, dan tengok cara saya baling adalah lambung. Minta maaf, cara saya melambung dan saya nak tangkap tu saya akan tengok yang ini. Saya tak tengok yang ini. Okey, contoh. Nampak? Patutlah saya punya jatuh tadi, cikgu. Ya, sebab Mohsin saya tak pandang di bawah. Itu yang saya nampak tadi. Okey. Itulah strategi dia, cikgu, kan? Antaranya. Okey, seterusnya tu batu tiga. Boleh Mohsin cuba? Okey, batu tiga. Ini tadi saya buat batu balik tiga. lah, cikgu. Boleh. Okey. Agak cantik di situ apabila kita dah tahu kan caranya. Okey, strateginya. Okey, saya ambil yang ni lah. Betul tu Mohsin. Pilihan yang tepat. Ambil tiga dulu. Ambil tiga dulu, Okey, pandai dah. Okey. Tinggal satu lagi. Okey, itu batu tiga. Seterusnya kita laju sikit Mohsin, kita tengok batu empat. Batu empat kita akan seratkan dan kita akan ambil keseluruhan batu. Dan batu lima, saya teruskan di sini. Okey, batu lima, kita tengok lepas ni mungkin Mohsin akan cuba. Okey, batu lima sama dengan batu empat, jadi kita boleh selonggok begitu. Ambil empat-empat dan lambung sekali lagi sambut. Itu batu lima. Kesukaran yang lima. Okey. Dan seterusnya batu enam pula. Batu enam. Antara yang kita susah lah, cikgu, kan? Tak apa, kita cuba. Okey. Batu enam ni salah satunya strateginya kita perlu macam seperti batu satu. Jadi kita perlu seratkan jauh sedikit, tak apa. Sebab kita perlu agak sukar kenapa? Kita kena lambung. Kita akan minta maaf, saya betulkan balik. Lagi sekali, cikgu. Lagi sekali. Okey. Batu enam kita serat tu agak jauh, tak apa. Kerana perbezaan batu enam dan batu tujuh ni, kita perlu ambil dua
Ibu batu buah. tadi, ibu buah. Betul, ibu buah tadi. Kita ambil 2 batu sebagai ibu buah dan kita akan lambung satu dan letak satu di sini dan di hujung di dalam genggaman kita akan lambung dan tukar batu. Okey, sehingga habis. Okey. Dan seterusnya, okey, nanti murid-murid boleh cuba arah kesukaran 6 dan 7 dan seterusnya batu 7. Okey, untuk kesukaran batu 7 yang terakhir ialah kita perlu ambil 2 juga. Ni batu 7 agak sukar. Agak sukar kerana kita kena begitu. Asing. Ya, kita kena masa kita lambung. sambut tu. Okey, lambung 2 batu, kutip 1 batu dan macam tu. Cikgu boleh buat lagi sekali ya, cikgu? Okey, Saya sekali macam lagi. kurang nampak. Saya nak kurang belajar nampak. strategi Macam ni dengan cikgu ni. Kita kena pisahkan sedikit macam inilah supaya senang. Kita lampung serentak dan tangkap. Yang dekat 2 belah kanan tadi, bila kita baling, dia terpisah. Satu belah kiri dan juga satu disambut dengan tangan belah kanan. Betul. Okey. Ada juga yang habiskan dengan cara macam ni, dia dah habis yang seni kan, dibaling sekali lagi 2 dan ditangkap dan ada juga yang buat sehingga tahap itulah. Okey, tetapi kalau kita buat yang sampai asas yang habis, kita ambil di lantai pun dah okeylah untuk asas kepada anak-anak murid tahap 1. Okey, seterusnya yang terakhir ialah kemahiran menimbang. Menimbang, cikgu. Menimbang. Okey, jadi kita boleh buang satu kalau kita rasa tak yakin untuk sambut. Kalau kita yakin untuk sambut, kita boleh terus sambut. Jadi di mana kita akan dapat kalau perbezaannya bila kita sambut tu, okey, timbang tu bila kita sambut, kalau kita sambut cakup macam ni, macam saya buat tadi, markahnya akan berganda lah. Bermaksud kita akan dapat ni satu batu ni bernilai 2. Jadi 2, 4, 6 dan 8. Tetapi kalau kita buat contohnya macam ni kan Mohsin. Kita rasa tak yakin kita buat macam ni. Boleh juga, cikgu? Boleh. Tetapi markahnya 3. Itu perbezaannya anak-anak murid sekalian. Okey, saya cuba boleh, cikgu? Boleh. Macam mana tadi? Okey. Kita dah pegang macam ni, cikgu. Okey, macam ni. Okey. So, Betul. Jadi berapa markah markah saya Mohsin? jadi 2, 4 lah, cikgu. Betul. Itu antara Okey. strateginya. Kita kena tahu untuk yang strateginya ialah macam mana kita nak menang, kita kena mata yang tertinggi. Jadi untuk kumpul mata yang tertinggi, jadi kita kena beraturkan betul-betul bagaimana kita nak buat timbang tadi. Timbang dan juga tangkap. Iya, Okey, cikgu. betul. Seronok sangat main batu seremban ni. kan? Strategi pun kita dah dapat. Okey. Tapi kita nak tahu macam mana lagi atau apa lagi benda yang menarik lepas ni. Kita berehat dulu dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ada yang lebih menarik. Didik TV KPM. Alright, baiklah. Kita bertemu kembali. Tengok apa yang dah ada dekat depan kita ni, Cikgu Husna. Ya. Bukan yang lain ni, permainan yang lain ni. Betul. Tadi kita dah belajar tentang batu seremban. Batu seremban. Seremban. Sekarang ni apa yang ada dekat depan kita ni, Cikgu? Okey. Murid-murid sekalian, okey, Mohsin, teruja tak tadi permainan tadi? Seronok, Cikgu. Saya pun seronok, dah kan? dapat strategi saya untuk menang batu seremban ni. Betul. Boleh buat latihan murid-murid sekalian bila kita dah tahu apa itu batu seremban dan cara permainan. Jadi hari ni Cikgu Husna teruja ni nak tunjukkan macam mana permainan yang kedua. Kalau kita duduk di rumah untuk mengeratkan silaturahim, jom kita belajar main apa ni? Carom. Okey. Mungkin murid-murid tak semua yang pernah melihat alat ni lah. Okey, alat permainan ni juga merupakan sebenarnya alat permainan dah lama.
Oh, kira bukan agak baru dah, tradisional cikgu. juga. Tetapi dia kerana kalau kita lihat yang sebenarnya, okey, dia lebih popular di India. Okey, sejarahnya murid-murid boleh cuba search nanti. Okey, seterusnya saya nak ajar di sini. So, cikgu, biasa main carom ni saya nampak biasa masa saya kecil-kecil dulu macam pakcik-pakcik dekat kedai makan Betul. kan. Ada uncle-uncle dekat tepi-tepi kedai main carom ni, cikgu. Ya, dan sebenarnya kita boleh wujudkan semula permainan carom ni yang menarik. Okey, Mohsin, dekat mana? Dekat rumah. Bila dekat rumah sebenarnya bila ni kita akan ada interaksi. Mengatur strategi macam mana nak menang. Barulah erat silaturahim dekat rumah tu kan, cikgu. Betul. Tetapi macam Batu Seremban, dia kita kena tahu beberapa peringkat. Tetapi untuk permainan carom, pertama kita kena kenal dulu alatannya. Okey. Alatan dia sangat simple, sangat mudah. Okey, pertama sekali ini adalah kita panggil sebagai papan carom lah. Papan carom. Okey, yang murid-murid senang faham. Okey, papan carom. Di mana papan carom ini direka khas ada apa ni? Jaring ni kan? Ini jaring kita panggil. ni, saya tahu apa fungsi dia, cikgu. Ya, kenapa? Fungsi dia kalau kita dah jentik, buah kita masuk, so jaring ni boleh tahan kita punya daripada jatuh. Betul, dia tak jatuh lah kan. Biasa, cikgu, kalau jaring ni dah rosak, macam kat rumah saya, jaring ni dah rosak. Apa kita so, boleh bila saya dah jentik, masuk, jatuh tak jumpa, cikgu, buah tu. Jadi rugilah markah. Macam mana nak juara? Okey. Jadi kita boleh DIY-kan lah. Kita boleh macam mana kita nak dengan kreativiti untuk membaikilah kalau sekiranya rosak seperti yang Mohsin sebutkan tadi. Jangan dibuang kan. Rosak sikit je kan, cikgu kan? Betul. Selagi papannya baik, kita masih boleh gunakan. Okey, seterusnya Mohsin. Okey, saya ajar di sini murid-murid. Okey, cikgu kenalkan yang paling asas dahulu. Sekurang-kurangnya kita boleh mula tahu main dulu. Kan? Memanglah kalau kita nak masuk hingga ke peringkat pertandingannya, okey, agak banyak lagi yang kita perlu belajar. Tetapi saya akan tunjukkan yang asas supaya Mohsin boleh cuba. Saya nampak Mohsin dah tak sabar. Saya tak sabar ni. Tangan saya rasa nak jentik je sebab tadi dah warm up kan. Kita dah goyang-goyang. Rasa macam nak jentik je. Nak jentik. Okey, apa peralatannya, cikgu? Peralatan yang seterusnya, Mohsin. Okey, pertama tadi kita perlukan apa ni? Papan carom. Betul. Dan seterusnya kita perlukan buah carom. Okey, buah carom ni ada, kalau kita tengok sini ada banyak jenis. Ada warna-warna kan. Okey, Mohsin, dekat sini atas dasar SOP, kita ada kita apa punya ni? Kita panggil apa ni, Mohsin? Ibu carom. Bukan ibu carom, cikgu. Bukan, kita akan panggil dia striker. Okey, striker ni kita gunakan untuk menjadikan perwakilan untuk kita serang. Okey, jadi striker ni yang kita akan jentik. Okey, kita tak boleh jentik buah carom. Okey, kita jentik striker untuk kena kepada buah carom, untuk buah carom gerak masuk ke dalam lubang. Okey, boleh. Faham. Boleh, cikgu. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini ada cikgu senang bawa kat sini apa yang kita perlu buat dahulu. Okey. Tadi striker. Seterusnya kita ada buah carom yang cikgu senang sebutkan. Buah carom tadi cikgu kata ada macam-macam warna kan, cikgu? Kalau tengok kat sini Mohsin nampak ada warna apa? Ada warna hitam, warna kuning. Ya. Dan saya pelik, ada satu je warna merah, cikgu. Dah tentulah merah ni berkuasa kan. Okey, jadinya kalau kita lihat di sini dia mempengaruhi dari segi mata. Okey, dari segi kita nak kumpul markah. Sebab nak atur strategi apa cikgu senang sebutkan tadi, kita mesti tahu apa tahap kemenangannya. Jadi mata yang paling banyak tu di akhir kita akan kiralah kemenangan. So, lain buah, lain warna, lain jugalah markah dia kan, cikgu? Betul, tentu sekali. Seterusnya, okey, kalau kita lihat di sini, okey, striker. Kemudian kita ada buah yang ada 3 warna kita sebutkan tadi. Okey, kita ada warna merah. Merah ni paling kuasa saya sebutkan tadi kan. Jadi dia bernilai 5. 5 mata. 5 mata. Betul, 5 mata, 5 markah. Okey, kita perlu letak di tengah-tengah. Sebab ada satu je tak ada kawan. Ya, dekat tengah lah. Okey, ni kita belajar paling asas lah dulu ya murid-murid semua. Okey, kalau kita lihat di sini selepas merah kita nampak ada warna kuning. Di mana warna kuning ni dia bernilai 2 mata.
2 mata. Ya, dia bernilai 2 mata. Dan kita susunan ni saya akan tunjukkan sebentar nanti. Okey. Dan seterusnya kita ada warna hitam. Saya nak teka, cikgu. Yang senang Saya tu, nak Mohsin. teka lah. Okey. Kalau hitam ni, saya rasa kalau merah 5, kuning 2, hitam mesti rendah. Hitam mestilah 1, cikgu. Betul tak? Ya, betul. Tepat sekali. Pandai, okey. Mohsin. Dan cikgu rasa dekat murid-murid dekat rumah pun masing-masing mesti sebut kan. Satu-satu Ya, kan. Betul. mesti semua betul semua. Okey, jadi tadi 5 mata, merah, kuning ada 2 mata. 2 mata. Sebab kita kena tahu ni nak atur strategi mana kita nak ambil dulu kan. Kemudian dan hitam 1 mata. Betul, Mohsin. Dan kita ada striker. Okey, untuk kita main. Okey, sekarang Cikgu Husna nak tunjukkan macam mana kita nak susun pula buah carom. Okey. Okey, secara asasnya murid-murid sekalian, susunan buah carom ialah seperti begini. Kita letak merah dahulu di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kemudian kita akan ambil yang warna kuning. Kalau kita lihat di sini berapa bilangan merah, berapa bilangan kuning dan berapa bilangan hitam. Kalau kuning biar saya kira. Boleh, kira boleh kira sama-sama sekali, okey? Okey. Kita ada 2, 4, 6, 8 dan 9. Okey, bagaimana pula hitam, Mohsin? Mohsin kira saya gerakkan. Okey, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Sama, cikgu? Betul, sama. 9. Okey, jadi susunannya begini. Mohsin, kita akan ambil yang warna kuning ni. Kita akan susun. Contohnya, okey, kita akan susun begini. 2 dulu. Kemudian, bukan sebelah-sebelah ya, cikgu? Tidak. Dan kita seimbangkan. Ini cara penyusunan yang paling mudah. Okey. Begitu. Yang pertama, langkah pertama. Langkah kedua, kita akan ambil warna hitam. Tapi macam mana kita nak susun hitam Mohsin? Saya cuba ya, cikgu. Kalau macam saya mana? salah, cikgu boleh betulkan. Okey. Macam mana kita nak susun hitam? Ambil 2. Macam ni kot, cikgu. Okey. Cikgu betulkan. Okey, hitam kita letak 1 je dulu. Kemudian kita kelilingkan juga di sini. Begini. Yang paling senang dulu. Kemudian apa yang kita perlu buat bukan di sini, Mohsin, tetapi di tepi sini. Sebab kita nak seimbangkan dia. Cuba Mohsin susunkan dekat bahagian sana. Cikgu. Boleh? Jauh sikit bola. Sebelah sini. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Sebelah sini. Okey, 2 lagi. Di sini dan juga di sini. Betul, cikgu? Betul. Bijaklah, Mohsin. Sebab saya belajar daripada cikgu. Ya, terima kasih. Dan yang penting sekali, murid-murid dekat rumah, kalau ada papan carom boleh terus keluarkan dan susun. Boleh kalau ikut. tak ada sangatlah kan. Okey, kalau tak ada lagi tetapi berkobar-kobar nak belajar untuk susun, murid-murid boleh lukiskan dulu. Pertama sebab kita nak tengok macam mana belajar susun kan. Murid-murid boleh lukiskan dulu dan buatkan warna kuning ada 9, warna hitam ada 9. Okey, dan warna merah ada 1. Cuba lukiskan. Satu lagi tips, cikgu. Okey. Satu lagi tips nak ada semua ni. Kenalah pandai bodek mak ayah untuk belikan kita set carom ni. Tetapi Mohsin, benda ni bermanfaat. Sekurang-kurangnya kita tidaklah sentiasa menghadap teknologi sahaja. Betul. Jadi dengan kita masa perlu PKP ni memang kita sentiasa berada di rumah kan, cikgu. Ya, betul. So antara permainan yang boleh mengeratkan silaturahim kita dengan bermain carom. Okey, jadi murid-murid sekalian, seterusnya Mohsin, masih ada 3 lagi di mana kita nak letakkan untuk seimbangkan. 3, saya rasa saya dah tengok corak kat sini. Saya Di boleh mana? agak pun dekat mana. Okey, cuba Mohsin susunkan 2 tu, saya susunkan 1 ni. Okey, sini. Ya, betul. Dan juga Terbaiklah, sini. Mohsin. Okey. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita lihat di sini, pertama kita tahu alatan. Kedua, kita perlu tahu cara menyusun buah carom. Buah carom. Okey. Dan seterusnya kita tahu striker untuk kita jentik. Selepas ini kita akan belajar kemahiran menjentik. Menjentik pula. Sebab caranya kita tak boleh jentik sesuka hati. Sekiranya kita jentik sesuka hati, Mohsin, bersepahlah dia pergi. Betul. Kan. Saya pun nak belajar dengan cikgu ni macam mana sebenarnya cara jentik striker kita yang betul. Okey, kita cuba belajar macam mana ya. Okey, sebelum tu Mohsin, ada satu lagi. Apa benda ni? Itu saya nak tanya cikgu tadi, kenapa ada botol kecil tu dekat tengah-tengah? Ini bukan air mo. Okey, murid-murid sekalian, yang ini adalah sejenis debu yang kita panggil sebagai untuk pelicin dia lah. Tetapi so kalau bila kita tak ada jentik, dia akan jadi licin lah, ya, cikgu. betul. Memudahkan pergerakan striker. Supaya
laju je dia boleh masuk ke lubang. Tapi cikgu, kalau dekat rumah kita tak ada tu, kita nak pakai apa cikgu? Takkanlah kita tak ada ni kan. Kita boleh gantikan dengan bedak baby. Okey. Tapi jangan ambil banyak-banyak. Okey, dan kita kena pastikan cara yang selamat untuk menggunakanlah. Okey, contohnya kita tak boleh tuang penuh satu karam. Okey, nanti kalau terlalu licin, ke luar lah nampaknya. Betul. Dan seterusnya kita pakai ini begini, contohnya kita letak sedikit sahaja. Okey, contoh, cikgu senang letakkan kat sini sikit lah. Okey, kita boleh serak-serakkan. Okey, boleh Mohsin? Boleh serakkan guna striker pun boleh. Striker macam mana? Macam ni? Boleh. Striker. Kita Kan rasa tak licin cikgu. Betul. Okay. Bertambah licin. Bertambah licin. Okey. Jadi murid-murid boleh letak mengikut kesesuaian lah. Bukanlah setiap kali main kita kena letak. Kita tengok pada kesesuaian. Kalau rasa-rasa macam kasar, kita bolehlah tambah, kita boleh kan? tambah. Kita boleh letak di sekeliling. Okey. Seterusnya, kita nak belajar cara jentikan. Okey, untuk nak menang mesti ke depan dia jentik kan? Okey. Dan pertama sekali, selepas kita susun, kita perlu langkah yang pertama permainannya. Okey. Kita kena serakkan buah ni. Serakkan. Maksudnya dengan kita cara kena jentikkan. jentiklah. Jentik striker ke arah ke arah buah karam yang telah kita susun. Tetapi kita belajar dulu cara jentikan. Okey, dekat sini Cikgu Sena nak ajar 2 jenis jentikan yang paling mudahlah dalam karam. Okey, kita jentikan yang pertama. Jadi tangan jari kita mana yang kuat? Kalau saya dominan tangan kanan, cikgu. Tangan kanan kita kuat dan jari yang kuat? Tangan kiri. Jari. Jari? Kalau ni kita kuat tak? Tak kuat. Tak kuat. Dah jari agak kurang telunjuk. sesuai. Ya, jari telunjuk sesuai. Caranya ialah kita tegakkan. Okey, kita letak dekat sini. Kita tegakkan dan kita boleh juga pegang begini pun boleh. Kita nampak? Lembut je pergi. Dia tak boleh terlalu kuat. Kalau kuat, cikgu, kalau kita jentik kuat-kuat kan cikgu, apa yang akan jadi, cikgu, kalau kita jentik kuat-kuat? Betul. Kalau kuat, satu boleh terkeluar daripada kawasan. Kedua, boleh masuk dalam ni. Jadi, ini kita tak nak masuklah. Sebab kalau kita termasuk striker kita, markah yang ada dekat kita tu kita kenalah letak. Rugilah kalau macam tu. Okey, kita belajar cuba cara jentikkan dulu. Boleh, cikgu. Jadi kita boleh tegak, pegang begini, tegak pun boleh. Okey. Ataupun kita boleh juga begini pun boleh. Tetapi ikut kesesuaian lah. Okey, itu satu. Okey, seterusnya, okey, kita boleh juga begini. Tapi ke mana sasaran untuk kita sasarkan buah tu sebenarnya. Faham. Jadi kita tak bolehlah macam tapi kalau kita nak pecahkan ni, nak serakkan, kena dengan jentikan kuatlah. Tapi kalau jentikan kuat antara 3 jentikan tu kan cikgu, mana yang paling kuat? Paling kuatlah. Okey, kalau ikutkan kita boleh jentik terus ke arah sini ataupun kita jentikkan, contoh kita jentikkan ke dinding. Macam tu. Jadi kita boleh jentikkan tu untuk pecahkan ni pun boleh. So, itu jentikan yang kuat sikit lah. Dia akan pantul kena buah karam lah. Dia boleh buat pantulan ataupun kita jentik terus ke arah situ. Saya nak tunjukkan kekuatan dia tadi. Cuba Mohsin pecahkan ni. Dengan apa cara sekali lah. Jentikkan. Tetapi kawasannya, Mohsin tak boleh duduk kat rumah orang lain ya. Jadi Mohsin perlu duduk dekat kawasan ni. Sehingga sini boleh. So permainan ni ada 1 rumah, rumah 2 kita. rumah, 3 rumah, 4 rumah. Ya, boleh main 4 orang lah. Boleh main 4 orang, cikgu. Ya. Tapi hari ni kita main 2 orang. Jadi kalau kita bermain 2 orang, okey, kita perlu duduk begini. Di depan. Tak boleh duduk. Saya duduk sini, Mohsin duduk sini, tak boleh lah. Okey, kesesuaiannya kita kena duduk bertentangan. Okey, cuba Mohsin pecahkan. Kita cuba main lah. Okey. Kita cuba pecahkan dan kita cuba lihat bagaimana kita nak cuba mengatur strategi untuk masukkan buah ke dalam lubang karam. Okey, saya pecahkan dulu ya, cikgu. Okey, boleh. 1, 2, 3. Okey, Mohsin. Okey, seterusnya, sebelum kita memulakan permainan, kita boleh menentukan giliran. Apa sahajalah permainan kan kita, kalau tak semua nak dulu kan. Okey, pertama menentukan giliran ni dengan pelbagai cara lah. Okey, satu kita boleh tembakkan striker ni, jentikkan striker ni masuk ke lubang. Siapa yang masuk dulu, dialah pemain pertama. Faham. Ataupun murid-murid sekalian, boleh juga kita gunakan contohlah kita osom, nak lebih happy lah, seronok kan. Kita boleh osom ataupun kita boleh gunakan tali tamplo.
amplom. Dan apa lagi kita boleh gunakan contoh duit. Kan duit duit shilling kita pilih yang mana kan kepala dan ekor. Okey, jadi kita pilih dan kita tengok siapa yang untuk menentukan pemain pertama dan kedua. Okey seterusnya selepas itu kita dah serakkan, kemudian kita boleh paslah permainan tu. Contoh tadi kata Mohsin dah mulakan, jadi itu yang pertama, dan bila Mohsin tak dapat lagi masuk mana-mana, jadi akan serah giliran tu kepada cikgu. So jadi kalau saya tak berjaya nak masukkan, selagi giliran tu orang bertukar. lain dah pula. Ya, betul. Asasnya. Kemudian begitu seterusnya sehinggalah kalau contoh saya jentik masuk. Okey, jadi saya jalan lagi lah kan. Selagi kita jentik masuk, selagi itulah kita jalan. Ya, Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam tentang permainan carrom ni, kita nak rehat seketika. Okey, adik-adik dekat rumah jangan pergi mana-mana sebab lepas ni kita nak belajar strategi macam mana nak menang main carrom ni. Okey, kita berehat sekejap. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali bersama saya, Mohsin dan Cikgu Husna. Okey Cikgu, tadi kita dah belajar jentik-jentik kan Cikgu? Dah belajar ni, saya tak sabar nak jentik ni. Nak menang kan? Okey. Jadi bila kita nak menang, kita dah tahu tadi cara permainannya, apa alatannya. Yang penting sekarang ni, kita nak strateginya ialah kadar cara jentikan kita. Jadi contohnya di sini ya murid-murid sekalian, kalau kita lihat, contohnya Mohsin, kita tidak semestinya sentiasa jentik dalam keadaan yang kuat dan tidak semestinya jentikan kita dalam keadaan yang terlalu perlahan. Jadi contohlah kita tengok katalah, dan strategi yang kedua ialah sasaran. Yang mana yang kita dekat hampir dengan lubang. Jadi kita tak bolehlah nak jentik ke belakang ni. Kan jadi kita contohlah di sini katalah cikgu nak contoh cikgu nak jentik yang ni. Masuk ke sini. Ya, katalah kita cuba. Ya murid-murid semua. Jadi kata contoh caranya kita akan letak macam ni, kita akan sasarkan. Hampir nak masuk. Nampak begitu. Jadi cikgu tak akan jentik sekuat hati kerana dia akan pergi. Jadi nampak saya yang pertama cikgu dah bawa buah tu berhampiran dengan lubang. Tetapi tadi lepas ni cikgu boleh jalan ke Mohsin? Sebab cikgu tak masuk, jadi saya lah yang jalan. Ya, pandai Mohsin. Betul. Jadi cuba Mohsin cuba. Saya dah nampak dah buah yang dekat dengan lubang. Saya cuba ya cikgu. Okey. Terbaik. Bermakna tercapailah objektif kita. Okey kan? Kerana murid kiranya Mohsin dapat jentik, bawa dan tunjukkan strategi bagaimana kita nak masukkan buah tadi. Cikgu, buah tadi warna apa ya? Jadi kita nak tengok seterusnya cara jentikkan untuk kita tahu strategi kemenangan dan mata, betul? Okey, jadi kalau tengok Mohsin pandailah kerana Mohsin telah memilih buah warna kuning. Berapa mata Mohsin dapat? 2 mata. Pandai Mohsin, terbaik kan? Okey, jadi Mohsin kat sini lepas kita dah buat jentikan tadi, dengan kadar itu strateginya ialah cara jentikan. Latihan kita kena keraplah melakukan latihan jentikan ni. Barulah kita boleh mahir dalam permainan carrom ni. Betul, strateginya ialah kalau kita lihat di sini untuk menang, kita kena cari sasaran. Kemudian apa Mohsin?
cara jentik dengan betul. betul dan kadar yang betul. Tak boleh macam contoh macam ni lah saya tunjukkan. Kalau cikgu jentik lah sepenuh hati. Wah, Dia pergi ke mana? Dia patah balik cikgu. Jadi adakah strategi cikgu betul? Tidak sama sekali. Tetapi tadi cikgu dah rugilah kan. Tak apa, cikgu nak tunjukkan kadang-kadang kesilapan atau kita teruja sangat tidak akan dapat kemenangan. Itulah dia permainan carrom. Apa yang Mohsin dapat dalam pembelajaran kita hari ini? Daripada mula tadi kita belajar batu seremban. Betul. Batu seremban kita ada 7 peringkat. Ya, ke Peringkat arah 1, kesetaraan. 2 sampailah 7. Yang paling susah peringkat 7. Dan ada strategi tersendiri untuk cara bermain dengan betul. Nak menang? Nak menang Kan? kena strategi yang betul. Betul. Lepas tu, strateginya apa Mohsin kalau untuk cara kita mencampakkan anak buah tu melambung satu dan kita apa tu? Lempar ke cikgu? Bukan, kita serakkan. Serakkan. Kita serakkan dengan betul. Kalau campak macam ni terlalu kuat. Jadi jauh kita pula nak serakkan. Okey. Jadi untuk carrom pula, menarik sangat sebab seronok. Sebab saya rasa dekat rumah saya ada carrom, saya boleh main dengan adik-adik saya, abang kakak saya dan juga mak ayah saya kalau mereka cuti. Ya, dan strateginya yang kita dapat daripada permainan carrom tadi untuk kita jadi juara? Untuk kita jadi juara, kita kena tahu cara jentik dan tekanan yang kita gunakan untuk jentik. Betul, pandai Mohsin. Dan sasaran. Kita kena pilih buah yang paling dekat dengan lubang. Ya, selepas kita dah jentik buah kuning, buah hitam, kita boleh jentik buah merah kerana kita dapat 5 markah. Okey, bagus Mohsin dan semua kan. Selain daripada itu juga murid-murid sekalian, okey, kita dah belajar berbagai kemahiran di sini dan kita dah kenal alatan permainan. Wah, boleh main di rumah dan kita sebenarnya banyak kemahiran dan cara kita bermain ini ialah mengeratkan silaturahim, mengeratkan hubungan, nilai murninya. Itulah motif utama kan cikgu kan. Okey cikgu, banyak sangat perkongsian yang cikgu telah kongsikan daripada permainan batu seremban dan juga permainan carrom. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu Husna kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Ajar saya cara bermain batu seremban dan juga carrom. Dan pada anda di rumah, teruskan bersama Didik TV dan kita akan bersiaran lagi. Jumpa nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera.